Bismillahirrahmanirrahim. Sehinggalah manusia terakhir keluar daripada neraka Allah. Terakhir. Ini saya juga pernah sebut di sini. Pernah ke tak? Pernah. Manusia terakhir. Subhanallah. Tuan-tuan, di dalam hadis sahih yang lebih daripada 5 bilangan hadis itu, dia punya turuq dia, sanad dia, periwayatan dia, berkali-kali Nabi ceritakan kepada para sahabat, lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, dia keluar, memanjat keluar. Kadangkala api neraka masih menyambar-nyambar lelaki itu. Tasfa'uhun naru marrah. Nabi sebutlah hadis tu. Kenapa saya sebut kataan panjat? Sebab neraka itu rupa fizikalnya ialah dia bergaung. Neraka dia dalam bergaung. Kedalamannya ialah kalau malaikat baling batu daripada atas, selepas ribuan tahun batu itu akan sampai ke landasan di bawah, lantai di bawah. Kalau macam tu gelap lah ustaz. Memang gelap. Tu cerita neraka tuan. Tu another 2 hours. Tu 2 jam lain pula. Lelaki ni dia adalah makhluk terakhir keluar daripada neraka. Kata Rasulullah, aku kenal namanya dan aku lihat mukanya. Adakah dia sahabat? Bukan. Allah tunjuk kepada Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi. Subhanallah. Kata Rasulullah, aku tengok mukanya, aku tahu namanya. Lelaki ni. Tuan-tuan jangan berdoa untuk jadi lelaki tu. Dia yang last tuan-tuan. Yang last tuan-tuan bayang tengok. Bukan ribu-ribu punya duduk dalam neraka ni. Yang ni bukan ribu ni. Yang ni main juta ni. Ni main juta tahun ni. Ini yang last ni. Dia lelaki terakhir. Kadang-kala api neraka menyambar-nyambar. Lalu mengelak dia. Alhamdulillahilladzi najjani minki, dia kata. Ini hadis Nabi. Itu saya sebut sebutan Rasulullah ayat tadi. Nabi ceritakan. Lagi tu kata, alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada kamu. Waktu api tu duduk sambar dia lagi. Lalu dia pun keluar. Naik sirat. Sirat tetap kena naik. Sirat tetap kena lintas. Semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas sirat. Dia pun naik sirat. Kata Rasulullah, yamshi marrah wa yahbu marrah. Kadang berjalan, kadang merangkak, kadang meniarap dia bawah. Akhirnya sampai. Bukan masuk syurga, depan pintu syurga. Jauh lagi, luas. Syurga luas lah, pintunya di sana. Bila sampai melepasi neraka Jahannam, sebab sirat dibentangkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Titian sirat yang panjang dia berapa puluh ribu kilometer tu, wallahu a'lam, titian sirat yang panjangnya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu kilometer. Sebab apa saya berani sebut berapa ratus ribu kilometer? Sebab ada hadis, ketika seseorang sedang berjalan di atas titian sirat, dia bau wangi-wangian daripada syurga. Dia ingat dekat. Kata Rasulullah, wangi-wangian itu dihidu 500 tahun sebelum sampai. Macam dongeng ya. Dongeng tak dongeng, sila mati dulu. Dongeng tak dongeng, tengok wajah malaikat maut dulu hari pertama kematian, baru dapat tahu dongeng tak dongeng. 500 tahun sebelum sampai, bau wangi. Padahal lelaki terakhir ini adalah manusia termiskin di dalam syurga Allah. Kedudukan dia paling last sekali. Kita kata kalau hari ini rumah PPRT lah,
Rumah yang hak 2 bilik tu. Wala manusia dunia lah, manusia dunia. Susah. Gaji 300 sebulan, rumah yang 2 bilik satu ruang tamu tu kecil je. Gaji 300 setengah. Paling susah. Ni laki ni. Tu kalau nisbah dunia. Bila dia sampai, dia tengok bukan dalam syurga, luar pintu syurga, luar. Sebuah pohon yang begitu rendang, dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menyambut lelaki tu. Allah sambut. Siapa tuan-tuan yang Allah sambut itu siapa? Manusia yang paling bawah kedudukannya dalam syurga. Maksudnya kalau yang lain Ustaz, kalau yang lain lebih disambut oleh Allah. Dia datang, disambut oleh Allah. Lalu dia kata, ya Allah, perbualan ketika itu bukan dengan malaikat. Perbualan ketika itu dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu? Pohon yang rendang tu. Tuan-tuan lama duduk dalam api, nampak pohon depan pintu syurga pun seronok dah. Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu, dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir, sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Wahai anak Adam, kata Allah, adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada itu? Fa'ahadallah alla yas'alallaha ghairaha. Dia pun berjanji, ya Allah, aku berjanji aku tak minta dah. Dia berjanji. Lalu Allah izinkan lelaki ni untuk berada di bawah pohon itu, bernaung di bawah teduhan pokok tadi, dan minum dengan air tadi. Dia pun pergi teduh minum. Bila sampai di situ, dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar. Oh, silap, dia kata. Manusia, perangai manusia, dia minta dengan Allah, ya Allah, kalau dapat gaji 2,000, insya-Allah boleh pergi kuliah. Sempat pergi kuliah sekarang, nak kena berniaga benda lain, ya Allah. Allah makbulkan permintaan dia, bagi gaji dia 2,000. Kuliah tak sampai juga. Nipu. Dan ketika dia mohon dengan Allah, Allah dengar permohonan dia, Allah makbul permohonan dia. Dia kata, ya Allah, barang mahal, lepas buat cukai lain pula. Tak cukup juga. Kalau 2,500, insya-Allah seminggu sekali boleh pergi kuliah. Ya Allah, insya-Allah boleh pergi i'tikaf seminggu sekali, boleh pergi kuliah tuntut ilmu agama. Allah bagi dekat dia, tambah lagi gaji dia. Setelah Allah tambah, tak datang juga masjid. Tak ada juga i'tikaf, tak ada juga sentuhan tangan dia kepada kalamullah, tak baca juga Quran. Dia bohong lagi Allah, dia khianati lagi Allah. Tuan-tuan, sampai depan syurga manusia perangai dia macam tu. Bila dia nampak pohon yang kedua, dia kata, ya Allah, boleh tak saya nak pergi ke pohon kedua yang lebih rendang itu? Perangai manusia sampai depan syurga buat perangai. Hadis ni hadis sahih. Bila dia minta kali kedua, Allah pun tanya kepada dia, ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain? Diam. Panggil orang jahat, orang salah, tunjuk kepala, diam. Salah tak? Salah. Tapi dengan siapa dia minta? Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Dia kenal Tuhan dia Maha Pengampun. Jallat azamatu Rabbina. Dia kenal Allah itu siapa. Lepas tu dia pergi yang kedua. Sampai dia di pohon yang kedua, dia tengok depan pintu syurga pohon yang lebih besar daripada pohon pertama dan pohon yang kedua.
Seperti mana biasa perangai manusia yang tak pernah malu, seperti mana biasa perangai manusia yang suka khianat janji dengan Allah. Tuan-tuan, waktu tu juga dia kata, ya Allah, boleh tak nak pohon yang tu? Last dia kata, ni orang panggil muhung hidup-hidup lah ni. Hak yang orang duk sebut muhung hidup-hidup ni, ini muhung apa? Lebong. Hak yang lebong ni. Subhanallah. Dalam hari yang sama dah minta pindaan pertama, minta pindaan kedua, sampai yang kedua dia tengok di depan pintu syurga. Betul-betul depan pintu syurga, pohon yang lebih besar, sungai yang lebih besar. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak last? Allah Ta'ala kata, ya bna Adam, abdi, hamba aku, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia. Tak cakap. Orang salah. Tak cakap. Tunduk dia. Allah Maha menyayangi. Yang inilah yang kita duk sebut setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Penyayang. Cuma sahaja kita belum melihat Allah. Allah begitu merindui makhluk yang bernama manusia. Allah begitu menyayangi makhluk yang bernama manusia. Kerana mereka adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah, manusia. Bila dia minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata pergi, pergi. Dia pun pergi duduk depan pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, ada apa tuan? Nampak dalam syurga. Bila nampak dalam syurga, dia pun minta. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? Manusia, subhanallah, Allah izinkan dia masuk dalam. Lalu setiap orang bila dia masuk syurga, kata Rasulullah, dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi. Syurga kan luas, istana kan banyak. Dalam syurga semua istana, tak ada rumah 2 tingkat. Dia tak ada rumah 2 tingkat 3 bilik. Dia semua adalah istana, rumah agam, istana yang besar. Setiap orang bila dia masuk syurga, dia tahu di mana syurganya. Nabi sebut lebih daripada dia kenal rumahnya di dunia. Tak payah beritahu. Laki ni masuk, dia pun pergi. Fawajadaha mal'a, kata Nabi, dia mendapati syurga telah pun penuh. Dan sebenarnya Allah sengaja bagi dia nampak macam penuh. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan? Allah sedang bergurau dengan lelaki ni. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Tu saya baca teks dia tu, hadis sahih. Nabi sebut diperlihatkan di wajah, di matanya, diperlihatkan sengaja. Allah Ta'ala tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah Ta'ala kata, masih banyak, masuk. Dia pun masuk kali kedua, dia tengok rumah ni, istana ni ada orang. Dia pun keluar. Lalu Allah SWT sebut, atadhkuru zamana alladhi kunta fih. Bila dia keluar kali yang ketiga, Allah Ta'ala tanya dengan dia, adakah kamu ingat dulu waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu? Ingat tak dulu macam mana manusia mewah? Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Dia pun bayang. Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni, kata Allah, aku berikan kepada kamu sekali ganda dengan keadaan muka bumi aku. Satu bumi Allah Ta'ala bagi, satu bumi. Aku berikan kepada kamu 2 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 3 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 4 kali ganda kekayaan bumi. Ketika Allah sebut asyrata ad'afid dunya, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi.
Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Apa duk perli-perli macam ni ni? Dia ingat Allah perli dia, yang Allah bagi tu, yang Allah bagi asyarata adhafid dunya, 10 kali dunia kepada lelaki itu. Dia ingat Allah main-mainkan dia, sampai dia hentikan perkataan Allah. Dia kata, kenapa pemainkan aku, perli-perli aku? Wa anta rabbul alamin, kamu Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, inni ala ma asya'u qadir, sesungguhnya apa yang aku sebut itu, itulah pemberian aku kepada kamu, dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku. Kata Rasulullah, itulah kedudukan lelaki yang paling akhir di dalam syurga.